Ini daripada kumpulan Khalid Al-Walid akan membentangkan tentang elemen saintifik dalam ibadah puasa. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan kepada saudara Haikal untuk membentangkan isi beliau. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kabir Maklim. Saya akan membentangkan tentang poin yang pertama adalah ibadah puasa dapat meningkatkan atau menambah baik mental. Kajian sains telah mengatakan bahawa ibadah puasa ini dapat meningkatkan mental seorang manusia. Tapi bagaimanakah puasa ini dapat meningkatkan mental seorang manusia? Seperti contoh yang akan saya berikan, ini adalah kerana ibadah puasa menahan kita dari pelbagai benda. Seperti contoh, ibadah puasa menahan kita daripada melakukan perkara yang lalai, menahan kita daripada mengeluarkan kata-kata kesat. Selain itu adalah menahan kita daripada mendengar perkara yang lalai, melihat perkara yang lalai dan macam-macam lagi. Selain itu, dengan melihat ini dalam waktu bukan puasa, dia akan memberikan sesuatu negatif pada diri manusia. Apabila kita mengikut perintah ini dengan sepenuhnya, pada bulan puasa, mental seorang manusia akan bertambah lebih baik dan lebih bagus. Selain itu, puasa ini sering dikaitkan dengan merasa perasaan orang yang tiada makanan. Yang kita sedia maklum bahawa ibadah puasa ini memang bertujuan untuk memberikan kita perasaan atau memberikan kita merasa bagaimana keadaan orang yang tiada makanan untuk melakukan hidup mereka, meneruskan hidup mereka. Selain itu, seterusnya kita juga haruslah di dalam ibadah puasa selalulah perlu mengingatkan pasal benda ini, kerana apabila kita mengingati atau mendalami perkataan ini ataupun maksud ini, kita dapat meningkatkan mental kita, kerana kita akan sentiasa berfikir tentang orang yang kita akan mempunyai simpati kepada orang yang susah. Poin saya yang terakhir adalah dalam ibadah puasa ini, kita dapat juga membetulkan atau membaik pulih jadual tidur kita. Ini kerana pada ibadah puasa, pada waktu puasa, kita haruslah bangun pagi untuk melakukan sahur. Kita haruslah tidur awal supaya kita dapat bangun untuk melakukan sahur. Dan kita tidak boleh tidur pada waktu puasa kerana itu adalah perkara yang makruh. Justru, ibadah puasa ini dapat membetulkan jadual tidur kita. Lalu, ia akan membetulkan mental kita dan meningkatkan dan juga menambah baik mental kita dengan lebih bagus. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan pass button ini kepada Afiq Daniel. Okey, saya Afiq Daniel bin Mahdi akan menerangkan bahawa puasa juga dapat membuang toksin daripada badan. Poin yang pertama ialah puasa membolehkan organ-organ pencernaan berfungsi dengan baik, iaitu perut, usus, pankreas dan hati. Dari sini dengan adanya organ-organ ini, dia dapat melengkapkan fungsi pembersihan dan juga dari segi lain dapat membersihkan keadaan diri sendiri dalam badan seseorang. Seterusnya ialah pembersihan ketika berpuasa membolehkan semua toksin dibuang daripada badan. Hal ini kerana ketika berpuasa, kita umat Islam tidak boleh makan daripada pagi sehingga ke waktu maghrib. Jadi dari segi itu, perut kita akan sentiasa kosong. Dan apabila kosong, jadi maka organ-organ yang terlibat dalam membuang toksin ini dapat berfungsi dengan lebih baik. Secara terperinci, semua toksin dibuang daripada badan ialah melalui buah pinggang. Yang ketiga ialah dinding badan akan mendapat ruang yang luas untuk melakukan penyastoksinan. Hal ini kerana dinding badan serta saluran sistem menjadi lebih lapang dan kerana tiada makanan yang akan mengganggu mereka untuk melakukan proses ini. Jika ada makanan, maka ruangan dalam badan itu akan menjadi sempit dan menyusahkan proses ini dilakukan. Seterusnya ialah Rasulullah SAW sentiasa menggambarkan puasa untuk membuang toksin daripada badan. Jadi kita sebagai umat Islam perlu mengikut Rasulullah kerana
jika kita berasa sakit ataupun tidak sihat, jadi cubalah berpuasa kerana setengah punca daripada itu datang daripada makanan yang kita makan. Ini adalah satu fakta menarik di mana binatang juga berpuasa jika mereka berasa sakit kerana mereka tahu jika makanan itu, makanan yang mereka makan mungkin mempunyai toksin yang tinggi dan melibas kepada badan. Jadi dengan itu mereka akan berpuasa daripada makan. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya kita ke saudara Adam untuk berhujah. Baiklah, terima kasih saudara Afiq. Jadi setelah dua isi yang telah dibentangkan oleh kedua saudara tadi, isi saya adalah puasa ni dia boleh mengekalkan awet muda. Dia awet muda. Jadi seperti yang kita tahu, semakin berusia proses penuaan itu dia akan berlaku. Jadi muka kita akan nampaklah semakin tua, semakin berkedut apa semua. Jadi di sini puasa ni dia dapat membantu mengurangkan penuaan. Jadi pertama, apabila kita berpuasa ni, dia akan mengaktifkan jan-jan yang merembeskan sel-sel yang melambatkan penuaan. Jadi sel-sel ni lah yang akan menyebabkan proses rejuvenasi ataupun kita kata proses permudaan. Tapi sel-sel ni dia boleh musnah disebabkan oleh racun-racun yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Jadi di sinilah di mana puasa itu membantu. Kerana apabila kita berpuasa, kita tidak mengambil makanan di siang hari. Jadi ketika itu badan kita berpeluang untuk mengaktifkan sel-sel itu supaya dapat membantu melambatkan proses penuaan. Jadi yang kedua, apabila kita tidak makan di waktu siang hari ketika bulan puasa, dia akan memberi peluang kepada badan kita untuk membersihkan badan. Jadi apabila badan kita ni telah bersih, kita akan sihatlah daripada segala masalah-masalah penyakit bahaya ni, macam tekanan darah tinggi, lemak yang berlebihan dan juga ketegangan urat. Jadi yang terakhir sekali adalah apabila berpuasa, kita digalakkan untuk memperbanyakkan gerakan. Jadi bulan puasa ni taklah kita kena macam duduk diam, kena tidur saja masa. Kita kena bekerja seperti mana di bulan-bulan yang biasa. Sebab pergerakan yang banyak ni dia akan membakar tenaga. Jadi dia akan meningkatkanlah kesihatan dan membantu untuk melawan penyakit-penyakit yang seperti saya nyatakan tadi. Jadi di sini juga membantu dalam menghentikan proses musnah sel-sel yang melambatkan penuaan tadi. Jadi itu sahajalah 3 isi saya berkaitan dengan puasa boleh mengekalkan awet muda. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Syazwan. Poin yang seterusnya adalah puasa dapat membantu kesembuhan. Puasa ini kita boleh mempercepatkan kesembuhan dalam badan kita kerana umumnya bakteria memerlukan zat besi bagi bertindak ataupun untuk mereka bekerja. Bakteria ni seperti penyakit batuk, demam, sesama. Bakteria akan ketandusan zat besi dan dengan ini akan melemahkannya atau mematikan bakteria tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan kajian daripada Dr. Cindy Eagles dalam Wild Heath, How Animals Keep Themselves Well and What We Can Learn From Them. Dalam kajian ini, kita dapat melihat binatang bukan sahaja manusia berpuasa, tetapi binatang juga akan berpuasa. Binatang berpuasa kerana mereka akan menjauhi makanan apabila mereka sakit. Ini dapat disimpulkan bahawa puasa ini juga adalah satu proses natural ke arah kesembuhan. Dan saya akan menyerahkan poin yang terakhir, iaitu Atma. Baik, Assalamualaikum, dan saya Atma Yasri akan membentangkan topik saya, iaitu puasa memperbarui sel-sel dalam badan. Baik, poin pertama merupakan perkara utama yang diberikan kepada kita melalui puasa adalah tahap kesihatan yang baru, kata Arthur Sinclair, iaitu seorang saintis yang berjaya. Baik, untuk poin ini, puasa dapat merehatkan badan secara sepenuhnya sepanjang tempoh berpuasa tersebut.
Hal ini dapat menyebabkan badan kita akan melancarkan dan juga memperbaharui sel-sel tisu yang ada dalam badan, dan itu akan menyebabkan badan kita dapat melawan setiap penyakit yang badan kita selalu didiagnosis seperti demam, semua sebagainya. Baik, poin kedua pula ialah tubuh akan diberi peluang terbaik untuk dibersihkan daripada toksin dan juga bahan buangan yang terkumpul di antara celah-celah dan teras tisu otot. Okey, untuk poin ini pula, badan dapat membersihkan setiap jenis kotoran yang ada dalam badan, terutamanya pada bahagian perut dan usus. Jadi dapat menyumbang kepada kecerdasan mental serta kecerdasan fizikal. Baik, untuk poin ketiga pula, autofagi boleh menghapuskan bahagian badan yang rosak, mengehatkan pertumbuhan kanser, mengubah fungsi metabolik serta meningkatkan imuniti, menurut Sains Keluarga Amerika. Baik, autofagi ini merupakan mekanisme pembersihan diri yang terjadi ketika tubuh dilatih untuk puasa selama satu waktu tertentu. Mekanisme ini memiliki sejumlah manfaat bagi kesihatan diri. Dan poin terakhir pula, puasa ringkas sebagai tambahan kepada senaman yang dilakukan adalah strategi yang terbaik untuk menggalakkan autofagi dalam badan. Jadi mekanisme autofagi merupakan cara tubuh untuk membersihkan diri dari sel-sel yang sudah tua dan rosak sehingga dapat membentuk sel-sel baru yang lebih sihat. Ini dapat membantu badan kita untuk melawan penyakit yang wujud dalam badan. Dan itu sahaja daripada saya dan juga kami. Sekian, terima kasih.